pendahuluan. Kita panggil apa dalam bahasa Melayu pendahuluan? Biasa kita jumpa pendahuluan, apa dia? Biasa kita gunakan mu apa ibu? Muqaddimah. Okey. Sebelum tulis dengan kaf kan, muqaddimah kan, asalnya qaf muqaddimah ya. Jadi ibu ya, kalau fi'il madhi majhul quddimah, didahulukan, quddimah, telah didahulukan. Yuqaddamu, beri atasnya yuqaddamu, sedang ataupun akan didahulukan. Taqdiman masdar dia. Muqaddam, macam biasa dengar lah muqaddam kan, muqaddam tu apa? Yang didahulukan. Lepas tu masa kita kecil-kecil dulu, kita belajar alif bata tu, dipanggil kitab pendahuluan tu sebagai muqaddam. Kenapa? Itu yang didahulukan kita belajar sebelum belajar Al-Quran yang tebal tu. Sebelum kita baca Quran yang tebal, mak bapak kita belikan kita muqaddam. Muqaddam. Kenapa dipanggil kitab tu muqaddam? Kerana itu yang didahulukan untuk kita belajar. Maka muqaddam tak semestinya muqaddam tu. Iqra' pun kira muqaddam. Al-Baghdadi, teknik kalau orang baru belajar kan, teknik Al-Baghdadi contohnya, itu pun muqaddam jugalah. Yang didahulukan sebelum baca yang lebih tinggi lagi, yang lebih tebal lagi Quran. Itu ya. Okey. Jadi apa yang qaddamu, yang mereka telah mendahulukan. Maksudnya dalam ayat ni ketika mana Allah Taala membangkitkan orang daripada kubur, masa tu maksudnya sebelumnya mereka pernah hidup kat dunia. Jadi pernah hidup tu fi'il madhi lah. Apa yang qaddamu, mereka telah mendahulukan. Qaddamu, mereka telah kerjakan. Mereka telah kerjakan di dunia dulu. Mereka telah mendahulukan perbuatan di dunia dulu. Ibu ya. Okey. Jadi berapa terjemah ma qaddamu dalam Quran terjemah ibu ya? Tengok perbezaan. Apa terjemah ma qaddamu? Apa yang apa tu? Apa terjemah ma qaddamu Quran terjemah ibu ya? Ibu Hashimah, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka telah, lagi cantik macam Kak Azliza, telah kerjakan. Kalau cantik ibu, ada telah ya. Kalau ada telah tu cantik. Mereka telah kerjakan kerana cerita sekarang ni nak bagi tahu mereka dibangkitkan di kubur, dibangkitkan di mahsyar. Ya, dan kami catat apa yang mereka telah lakukan dulu kat dunia. Jadi ibu cantik ada telah ibu ya. Ada telah tu cantiklah. Masya-Allah. Jadi ibu qaddamu fi'il madhi. Fi'il madhi, saya nak tanya ibu, bab apa ibu? Qaddamu ni bab apa? Apa ibu sebutkan nama bab ni, saya nak tengok. Ibu faham atau tak faham nama bab ni? Tolong ngaji balik. Qaddamu ni fi'il madhi betul, tapi dia bab apa? Daripada bab apa? Betul ibu Hashimah, bab taf'il ya, bab taf'il. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Betul ibu Maryam ya, bab taf'il, masya-Allah. Jadi dia fi'il madhi kotak ke berapa ibu? Fi'il madhi kotak ke berapa tu? Qaddamu fi'il madhi tapi kotak ke berapa? Kotak ketiga ibu Hashimah ya. Jadi ibu ingat fi'il madhi kalau dia kotak ketiga tambah waw alif tu, itu memberi makna ramai. Jadi pasal tu terjemah mereka. Wa naktubu, dan kami catat, kami tulis segala apa yang qaddamu telah mereka kerjakan, telah mereka lakukan. Mereka lakukan dulu. Mereka telah kerjakan dulu masa kat dunia. Mereka telah mendahulukan perbuatan tadi kat dunia. Kami catat semuanya. Boleh bu ya. Kemudian wa asarahum. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, wa asarahum. Asar ni kesan ibu ya, kesan. Asar ni kesan. Jadi apa ulama tafsir kesan ni? Kebanyakan ulama mentafsirkan kesan ni maksudnya kesan-kesan tapak kaki mereka pergi ke masjid untuk solat. Asar ni kesan. Kesan tapak kaki mereka yang mereka berjalan ke masjid. Maka kesan itu akan jadi mereka nampak kesannya di akhirat nanti. Kesan tapak kaki mereka tu. Okey, kita baca tafsir dulu ya. Qala at-Tabari ay wa naktubu ma qaddamu fi dunya min khairin wa syarrin. Kata Imam Tabari, salah seorang ulama tafsir yang terkenal, yakni Allah mencatat apa yang mereka telah lakukan, mereka telah kerjakan di dunia daripada kebaikan dan juga keburukan.
Apa saja yang mereka kerjakan kat dunia kami catat. Wa min salihil a'mal wa sayyiha, dan daripada amal-amal yang baik ataupun amal yang buruk. Amal yang baik, amal buruk semuanya kami catat, tak ada yang tertinggal. Wa asarahum, dan juga asara, kesan-kesan hum mereka. Apa maksud kesan-kesan mereka? Tafsir bagi tahu ay wa asara khutahum bi arjulihim ilal masajid. Yakni kesan-kesan tapak kaki mereka yang mereka pergi ke masjid. Itu kesan tu. Kesan tu Allah Ta'ala catat kesan tapak kaki tu. Wa fil hadithi an Jabirin qala arada Banu Salamah an yatahawwalu ila qurbil masjid wal baqa' khaliyah. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. Ibu faham betul Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Jabir berkata, arada Banu Salamah satu puak, satu kabilah yang tinggal jauh daripada Masjid Nabi. Masjid Nabi dia ada banyak kaum lah, banyak perkampungan. Perkampungan Bani Salamah ni dia jauh sikit, dia jauh. Jadi kalau nak ke masjid tu agak jauh lah, nak ke Masjid Nabi. Maka arada Banu Salamah an yatahawwalu ila qurbil masjid. Mereka nak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Dan masa tu keadaan masih lapang lagi. Masih memang ada tempat kalau nak pindah pun, ada tempat kalau nak pindah. Fabalagha dzalika an-nabiyya. Sampailah perkara tersebut kepada Nabi SAW. Faqala ya Bani Salamah, Nabi kata, wahai Bani Salamah, diarukum, maksudnya kamu kekal dekat kampung kamu, kekal dekat rumah-rumah kamu, jangan pindah. Kekal kamu kat rumah-rumah kamu, tuktabu asarukum, akan dicatat setiap tapak kaki kamu. Setiap langkah kamu akan dicatat. Nabi kata pada sahabat daripada Bani Salamah, kamu tak payah pindah dekat masjid, kamu duduk je dekat rumah kamu yang jauh daripada masjid tu, duduk saja. Setiap tapak langkah kamu tu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulang 2 kali. Diarukum tuktabu asarukum. Faqalu, maka mereka pun jawab, ma kana yasuruna anna kunna tahawwalna. Kata, kami pun gembira dan kami pun tak jadi nak pindah dekat dengan Masjid Nabi. Maka mereka berjalan, setiap langkah mereka akan dicatat. Kesan-kesan tapak langkah tu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jadi pada sahabat-sahabat yang tinggal dekat-dekat masjid, macam mana pula ibu? Bila mereka dapat tahu berita setiap tapak kaki ni, setiap langkah akan dicatat, apa yang mereka buat? Cuba ibu fikirkan. Apa yang mereka buat sahabat-sahabat yang duduk dekat masjid? Anggap-anggap sahabat duduk kat masjid ni, apa yang dia orang buat untuk pergi masjid? Mereka mesti cemburu, mesti nak juga pahala langkah tu. Jadi apa yang mereka buat ibu? Sahabat yang duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Ikut jalan jauh ibu Rosyati, okey tak apa. Tapi bukan ikut jalan jauh ibu. Buat apa ikut jalan jauh dekat je. Caranya ibu, mereka jalan langkah kecil-kecil pergi masjid. Langkah kecil-kecil je. Pasal apa? Nak dapat pahala langkah tu. Macam tu. Jadi ibu Rosyati bukan ikut jalan jauh. Tak. Macam tu kan, dia langkah kecil-kecil. Ibu, cuba kalau zaman sekarang ni, tengok orang pergi masjid, rumah dekat lah, pergi masjid, langkah kecil-kecil. Orang kata apa? Kalau orang tak tahu, kata apalah dia ni, tak betul ke orang ni, jalan kecil-kecil macam tu. Sahabat tidak. Sahabat dia kejar pahala tu. Dia nampak kelebihan, pasal dia nak bawa bekal nanti kat akhirat. Maka setiap tapak tu, setiap langkah akan dikira. Maka mereka pun jalan kecil-kecil tapak ni, macam tu. Cuba dah ibu try. Kan? Macam ni Ustaz, kalau kalau pergi naik kereta, naik basikal macam mana? Ustaz saya bagi tahu, kalau macam tu, setiap
pusingan tayar tu dikira macam satu langkah. Setiap pusingan tayar tu. Boleh ibu ya, insya-Allah. Yang penting asar ni maksudnya kesan, ulama bagi tahu kesan tapak kaki. Masa tu naik buaya. Saya dan ibu buaya kita jagalah. Kita sama-sama jaga insya-Allah ya. Kita banyakkan kaki kita ni melangkah ke masjid-masjid Allah Taala, akan dikira insya-Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, setiap sesuatu, tak kira lah apa dia, apa-apa perkara pun, apa-apa urusan pun, setiap sesuatu ahsaynahu. Jadi wa kullu syai'in, setiap syai'in sesuatu, kullu setiap syai'in sesuatu, ahsayna. Ni ahsayna ni ibu daripada ahsa mudhari'nya yuhsi. Okey. Ibu-ibu pasti tak dengar. Siapa yang biasa dengar ni? Dalam kita baca doa tahlil kan, Allahumma la nuhsi thana'an kama ahsayta ala nafsik. Ni ke? La nuhsi, kami tak mampu nak kira. Sana'an, segala puji. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau puji diri sendiri ya Allah. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, kami tak mampu nak hitung segala puji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Jadi ibu, nuhsi, kami puji. Itu dalam doa tu kan. Jadi ibu, ahsayna fi'il madhi. Ahsayna fi'il madhi. Ibu tengok saya tasrif ya. Daripada kotak pertama. Ahsaya, ahsaw. Ni saya sebut sajalah. Ahsa, dia menghitung. Ahsaya, ya tu hidup balik. Ahsaya, mereka berdua mengira ataupun menghitung. Ahsaw, mereka menghitung. Kalau perempuan, ahsat, dia seorang perempuan menghitung. Ahsat. Kalau mereka berdua perempuan menghitung, ahsayata. Kalau mereka ramai perempuan menghitung, ahsayna, pendek. Ahsayna. Kamu seorang lelaki menghitung, ahsayta. Kamu berdua lelaki menghitung, ahsaytuma. Kamu ramai lelaki menghitung, ahsaytum. Kamu seorang perempuan telah menghitung, ahsayti. Kamu berdua perempuan telah menghitung, ahsaytuma. Kamu ramai perempuan telah menghitung, ahsaytunna. Aku seorang lelaki menghitung, lelaki atau perempuan menghitung, ahsaytu. Kami, dua orang ataupun lebih, lelaki ataupun perempuan telah menghitung, ahsayna. Jadi saya dah bincangkan ibu, saya dah sebutkan ahsayna fi'il madhi kotak ke berapa ibu? Ahsayna tu fi'il madhi kotak yang ke-14, betul ni ya, Kak Azliza, kotak yang ke-14. Wa kullu syai'in, setiap sesuatu, ahsayna, kami telah menghitung, kami telah mengira, nya apa nya? Setiap sesuatu tadi lah. Setiap sesuatu, apa sahaja, setiap sesuatu yang kita amalkan, ahsayna. Kami, yang Allah Ta'ala menghitungnya, nya tu, setiap sesuatu tadi, setiap urusan tadi, mengiranya di mana? Pada imamin mubin. Imam di sini maksudnya kita. Kita pada buku catatan. Imam di sini maksudnya buku catatan ataupun kitab. Mubin, apa dia maksud mubin? Yang jelas nyata. Yang jelas nyata. Maksudnya apa jelas nyata? Tak ada satu pun yang tersembunyi. Semuanya jelas tercatat dalam buku catatan amal tersebut. Boleh bu ya? Saya ulang balik. Wa kulla, dan segala syai'in sesuatu, ahsayna, daripada ahsa yuhsi. Ahsa yuhsi dia if'al ya. Ahsa yuhsi ihsa'an. Af'ala yuf'inu if'alan. Jadi kalau ahsayna, kami telah menghitungnya. Nya tu setiap sesuatu tadi. Fi, dalam imam. Di sini imam bukan maksud imam kita faham imam tu. Di sini imam memberi maksud buku ataupun buku catatan. Buku catatan mubin yang jelas nyata.
Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada buku catatan tersebut. Ibu-ibu dah nampak? Sekarang ni saya nak minta ibu-ibu terjemahkan ahsainahu. Terjemahkan ahsainahu dulu daripada Quran terjemah ibu ya. Apa terjemah ahsainahu sahaja? Nampak ibu? Kami catat satu persatu, kami kumpulkan, boleh? Kami catat satu persatu, Kak Afrizah, Ibu Zabidah, kami mengumpulkan, maknanya sama. Okey, kami menghitung, menghitung tu asal maknanya, menghitung, mengira. Kami telah menghitungnya, kalau telah pun lagi bagus, pasal ni fi'il madhi. Kami telah menghitungnya, cantik ibu ya. Okey, apa terjemah imam? Apa terjemah imam? Macam saya kata tadi, imam maksudnya buku catatan. Tapi apa terjemah ibu ya? Imam. Imam saja. Kitab, catatan. Catatan, kitab catatan. Boleh? Masya Allah. Pasal tu lah ibu ayah, kita kena faham. Oh, rupanya bahasa Arab ni bukan satu kalimah tu satu makna saja. Kadang-kadang satu kalimah ada banyak makna. Ya, satu kalimah kadang-kadang banyak makna ibu. Contoh di sini, imam dengan makna apa? Dengan makna catatan ataupun kitab. Jelas ibu ya? Alhamdulillah. Mubin yang jelas nyata. Kita tengok tafsiran dia. Ay wa kulla syai'in minal asya' aw amrin minal umur jama'nahu wa dhabatnahu fi kitabin masturin huwa sahaiful a'mal. Setiap sesuatu daripada apa saja perkara ataupun setiap urusan daripada mana-mana urusan, okey, kami telah himpunkan, kami telah kumpul, kami telah catat dalam sebuah kitab yang ditulis, kitab yang dicatat. Apa kitab tu? Itulah dia, kita panggil Suhaiful A'mal, buku catatan amalan. Setiap apa yang kita buat akan dicatat dalam buku catatan amalan kita. Okey. Contoh dalam ayat lain Allah beritahu, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Surah lain Allah beritahu, yauma nad'u, pada hari kami memanggil, kulla unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan imamihim. Kalau orang yang tak belajar tafsir, dikata dengan imam mereka. Bukan dengan imam. Bukan dengan pemimpin, tetapi dengan imam di sini dengan maksud kitab catatan. Siapa ibu-ibu nak tanya ibu ya? Siapa yang hari ni dia baru tahu imam tu ada maksud buku catatan? Siapa yang baru tahu? Imam tu buku catatan. Ada tak yang baru tahu ataupun ada yang memang dah ulang kaji lah, dia pernah dengar? Kita hidup punya lama, baru kita tahu imam tu ada juga imam makna buku catatan. Kan ibu kan? Pasal itulah kita kena belajar. Okay, insyaAllah. Ada yang bising sebenarnya ibu. Kata, Ustaz ni kejap asyik tak ada kelas saja, kenapa? Kan? Buatlah kelas betul-betul. Ibu, saya bukan main-main, saya betul-betul. Kalau tak ada kelas tu memang bukan saya sengaja, sama ada saya tak sihat, ataupun saya memang sibuk, ataupun ada urusan. Kan? Ibu-ibu jangan risau yang saya bukan sengaja tu. Kecuali tapi kalau kelas malam, yang kursus berbayar ni, yang kelas malam untuk mustawa ni, memang saya pastikan ada insyaAllah. Kalau betul-betul terpaksa meniadakan kelas, saya akan ganti dan tidak ada sebarang bayaran yang lain. Macam tu. Allah ibu ya. Okey. Jadi kita baru tahu rupanya imam ni ada makna kitab. Macam tu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ay bikitabi a'malihim asyahidi alaihim bima amiluhu min khairin aw syarrin. Dengan buku catatan amal mereka yang akan menjadi saksi apa yang mereka kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk. Faqala Mujahid wa Qatadah huwa al-lawhul mahfuz. Berkata Imam Mujahid dan Imam Qatadah, yang dimasukkannya adalah lauh mahfuz. Tapi yang lebih rajih, yang lebih diterima pakai oleh ulama bukan lauh mahfuz. Yang lebih diterima ulama adalah buku catatan amal. Itu yang lebih tepat. Mengikut ikhtiar ataupun yang dipilih oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir beritahu, Imam Mubin ni maksudnya adalah buku catatan amal, bukan lauh mahfuz.
Tapi kata apa ni tadi, kata Mujahid dan Qatadah maksudnya lauh mahfuz, tapi pendapat ini tidak tidak ditarjih, tidak diambil sebagai pendapat yang lebih utama. Yang lebih utama maksud Imam Mubin adalah buku catatan amal. Okey. Habis si boy. Jangan. Okey, teruskan. Kita masuk ayat yang ke-13. Ni dah cerita baru ni. Cerita pasal dia kira macam tajuk baru lah ni. Chapter baru dalam surah Yasin. Surah Yasin ada banyak chapter. Ada banyak bab. Bab pertama dah habis sampai ayat 12. Ni masuk bab kedua pula dalam surah Yasin. Cerita pasal Ashabul Qaryah ni. Cerita pasal penduduk Antakya. Okey. Boleh bu ya? Ayat yang ke-12. Yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم. واضرب لهم مثلا. Jadi ibu, biasa kita dengar daraba ni maksudnya pukul. Tapi tak semestinya daraba terjemah pukul. Tengok keadaan. Kalau ibu-ibu jumpa kalimah daraba, lepas tu jumpa masalan macam tu, maka itu memberi makna membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan. Okey, jelas ya? Bukan makna pukul, makna membuat. Membuat perumpamaan. Jadi ibu, kalimah wadrib, nak kata fi'il madhi, mana ada fi'il madhi bari mati belakang wadrib. Nak kata fi'il mudhari' pun sama. Mana ada fi'il mudhari' mati kat belakang tak ada pasal macam tu. Mesti ada sebabnya. Kalau mati pun. Maka wadrib di sini buat adalah fi'il amar. Fi'il amar. Maka tengok ya. Asalnya daripada daraba. Mudhari'nya yadribu. Daraba yadribu. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Bab fa'ala yaf'ilu. Sulasi mujarrad. Sekarang ni ibu kita nak buat fi'il amar. Saya ulang lagi banyak kali. Ibu untuk kita buat fi'il amar, kita gunakan fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ulang balik ibu ya. Kita nak buat fi'il amar, kata suruhan, kita ambil daripada fi'il madhi ke ambil daripada fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ibu ya, betul. Fi'il mudhari'. Kita ambil daripada fi'il mudhari'. Okey ibu. Ambil daripada fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' pula adakah semua kotak yang boleh kita buat fi'il amar? Kotak berapa sampai berapa saja yang boleh kita buat fi'il amar? Kotak berapa sampai berapa yang boleh kita buat fi'il amar ibu? 7 sampai 12, betul maksudnya. Ibu peka dengan apa yang kita bincang sebelum ni. 7 sampai 12. Kotak 7 sampai 12. Okey. 7 sampai 12. 7 tu untuk kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. Jadi di sini kotak ke-7 jadi macam mana? Yadribu kotak pertama. Kotak ke-7 jadi tadribu. Apa maksud tadribu? Tadribu masalan, tadribu kamu buat perumpamaan. Tadribu. Okey, jadi kalau tadribu kamu buat perumpamaan. Sama tak ibu kita kata kamu membuat perumpamaan dengan buatlah olehmu akan perumpamaan. Sama ke tidak maknanya? Sama tak? Kamu membuat perumpamaan. Satu lagi, buatlah perumpamaan. Tak sama. Jawapannya tak sama ya ibu. Pasal apa? Yang pertama tadi memberi makna penyata. Yang kedua memberi makna suruhan, perintah. Maka ibu untuk perintah suruhan kita gunakan fi'il amar. Maka daripada tadribu tadi langkah pertama apa kita buat ni ibu? Ulang kaji balik. Untuk buat fi'il amar langkah pertama apa kita buat? Ulang kaji balik ibu. Kita buat apa? Untuk buat fi'il amar cuba ibu-ibu ingat balik. Macam mana tu? Betul ibu Bahariah buang huruf pertama, buang ta begitu. Kita buang ta, maka jadi begini. Saya tulis ya. Jadi macam ni. Okey, bila dot mati, ra baris bawah, ba baris depan. Kita tak boleh nak baca kerana dot tu mati. Maka kita masukkan alif sebelum dot. Masukkan alif sebelum dot, dia jadi macam ni. Pun belum boleh baca. Belum boleh baca. Kita kena bagi baris dulu pada huruf alif.
Untuk bagi baris pada huruf alif, kita kena tengok huruf yang ketiga ibu ya. Sekarang ni huruf ketiga huruf apa? Huruf Ra. Ra adalah huruf yang ketiga. Jadi kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif tu baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris depan, alif baris depan. Sekarang ni huruf ketiga baris bawah. Maka alif kita bagi baris bawah, maka dia jadilah macam ni. Ibu ya. Okay. Dia jadi macam ni. Tak tulis sekejap dia kena suruh saya tulis balik. Tak boleh copy paste. Okey, jangan jadi macam ni. Idribu. Belakang tu masih lagi berdepan. Idribu. Depan dah boleh baca dah. Belakang pula. Ibu sekarang ni kat belakang tak ada tambahan sebarang huruf kan? Tak ada tambahan sebarang huruf dan dia bukan alif waw ya. Huruf belakang bukan tiada tambahan sebarang huruf, tambah alif nun ke, waw nun ke, ya nun ke ataupun nun saja. Dan dia bukan alif waw ya. Maka apa kita buat ibu? Dia bukan alif waw ya, dia tak ada tambahan huruf. Maka apa kita buat? Kita sukunkan. Maka jadilah idrib. Itu yang jadi idrib. Batu mati kan dengan qalqalah lah bunyinya. Jadi oleh kerana alif tu adalah kita panggil hamzah wasal. Alif yang kita tambah tadi dipanggil hamzah wasal. Maka dia kalah dengan huruf waw yang ada sebelumnya. Kita tak baca wa idrib. Kita baca wadrib. Itulah asal kita baca wadrib tu ibu ayah ya. Jadi wadrib. Macam saya kata, kalau daraba ada masalan belakangnya, kalimah masalan, maka daraba di situ memberi makna membuat. Oleh kerana sini sekarang dah jadi fi'il amar, kita tak terjemah membuat, kita kata buatlah. Buatlah pasal apa? Dah jadi makna amar. Buatlah olehmu. Olehmu pasal tadribu tadi kamu. Kotak nombor 7. Kamu. Buatlah olehmu kepada mereka. Buatlah olehmu kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang tolak Nabi. Orang-orang yang tolak Nabi. Orang-orang yang tak dengar kata Nabi. Buatlah olehmu, wahai Muhammad, kepada mereka, kepada orang-orang yang menolak Nabi. Buat apa? Masalan. Buat satu perumpamaan. Satu perumpamaan. Nampak ibu ya? Okey. Ibu ya tak apa ya, kalau belajar dengan saya kena banyak time, tak apa ibu ya, jangan apa ni? Jangan rasa berat hati ibu ya. Jangan rasa berat hati tau. Okey. Ibu-ibu saya minta ibu-ibu terjemahkan wadrib lahum masalan. Direct semua. Wadrib lahum masalan. Terus. Jangan satu-satu. Kesemua sekali. Wadrib lahum masalan. Kita tengok, kita bandingkan terjemah satu sama lain. Wadrib lahum masalan. Kejap masa dah nak habis dah. Lagi 5 minit je. Dan ibu wadrib lahum masalan. Ibu Maimunah dan buatlah kepada mereka perumpamaan dengan ibu ya. Nampak tak? Buatlah. Itu memberi makna amar. Buatlah kepada mereka perumpamaan. Cantik ibu. Dan buatlah satu perumpamaan. Okey, ibu Maryam buatlah satu perumpamaan. Okey, ibu Zanita pun sama, ibu Zabidah. Okey. Jadi ibu cantik, saya nampak ibu Maimunah dan ibu Zabidah punya, kerana lahum tu diterjemahkan juga bagi mereka. Bagi mereka. Dan saya suka terjemah suatu perumpamaan. Bukan perumpamaan saja, tapi suatu perumpamaan kerana masalan kalimah mufrad dengan tanwin. Dia memberi makna umum. Suatu perumpamaan macam tu. Jadi terjemah yang cantik, dan buatlah kepada mereka suatu perumpamaan. Itu lebih cantik. Macam Ibu Salawati, cantik tu. Dan buatlah untuk mereka sesuatu perbandingan. Perbandingan pun boleh ibu. Perbandingan pun boleh. Perbandingan boleh, perumpamaan boleh. Tapi perumpamaan dari level terjemah, perumpamaan tu yang atas sekali lah. Perbandingan boleh juga, tapi dia bawah sikit je. Lebih saya lagi suka perumpamaan. Perbandingan pun betul. Masya Allah, tabarakallah. Boleh ibu ya, cantik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Siti Jumarah, terima kasih ibu, betul, Masya Allah ya. Okey. Jadi apa dia perumpamaan itu? Apa tu? Apa dia perbandingannya? Ashabal qaryah. Ashabal qaryah.
Okey, ashabal qaryah. Ibu, ashab ni jamak kepada sahib. Sahib. Sahib jim jamaknya ashab. Ashab. Tapi kita tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Sahib jamaknya ashab. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, sahib jamaknya ashab. Ashab tu kita panggil jamak taksir lah ibu ya. Tapi kita tengok kesesuaian. Tengok pada kesesuaian dulu ibu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, ashab kalau kita tengok surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ashabil fil apa terjemah ibu? Biasa kita jumpa ashabil fil. Apa terjemah ashab pada ashabil fil? Biasa kita jumpa apa terjemahnya? Golongan Kak Aziza macam tentera biasanya Kak Aziza ya. Terima kasih Ibu Fairuz. Tentera bergajah. Macam tu, tentera bergajah. Tapi kalau kita panggil ashabu Rasulillah, apa terjemahnya? Ashabu Rasulillah. Apa terjemah ashab pada ashabu Rasulillah pula ibu ayah? Sahabat-sahabat. Betul Ibu Fairuz, sahabat-sahabat. Bagaimana pula kalau kita kata ashabul kahfi? Apa pula terjemah ibu ayah? Ashabu pada ashabul kahfi. Pada penghuni, pada penghuni lagi apa sesuai selain daripada penghuni? Golongan ataupun penghuni, betul? Kalau ikut konteks pula para pemuda yang menghuni gua. Kan? Tengok pada kesesuaian. Jadi tapi di sini ibu ayah di sini okey, contoh lain. Ashabul mal. Ashabul mal apa pula? Ashabul mal. Disandarkan ashab kepada al-mal. Tu orang kaya, kalau di sini ashabal qaryah, ashab disandarkan pada qaryah ibu. Jadi apa maknanya ashabal qaryah? Para apa ibu? Para penduduk al-qaryah, kampung, para penduduk kampung. Alhamdulillah. Jelas ibu ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, insya-Allah. Kita tengok ashab al-qaryah. Qaryah ni maksudnya kampung. Kampungnya kampung. Kenapa dipanggil qaryah? Kampung qaryah kerana daripada qura ni lingkungan. Apa ni? Qaryah ni maksudnya lingkungan yang ada dia punya batas-batas dia. Dalam tu ada banyak rumah. Kemudian dia ada batas kelilingnya. Itu kampunglah qaryah. Okey. Jadi wazkur ya Muhammad, sebut olehmu wahai Muhammad kepada kaum-kaum allazina kazzabuka, yang mendustakan engkau, qissata ashabil qaryah Antakiyah. Kisah penduduk sebuah kampung, sebuah bandar nama Antakiyah. Allati fi al-gharabah kal masali as-sa'iri wal qawl al-ajib. Okey. Jadi Allah perintahkan Nabi supaya mengkhabarkan, menceritakan kisah ashabul qaryah, penduduk Antakiyah, kepada orang-orang kafir Quraisy sebagai pengajaran. Apa yang berlaku? Izja'a, ketika mana ketika mana ja'a telah datang, hanya. Ha tu nya tu apa? Qaryah tadilah. Qaryah kan muannas. Ketika telah datang kepadanya, kepada kampung tadi, qaryah tadi, siapa yang datang? Mana fa'ilnya? Al-mursalun. Ibu nampak tak bintang sebelum ni? Nampak? Ini ja'ahal mursalun. Ja'a tu fi'il. Sekarang ni ayat. Kita tengok is ja'ahal mursalun. Is tu stop pada is. Ja'ahal mursalun itu 3 kalimah. Ja'aha al-mursalun. Ja'aha al-mursalun. Sekarang ni ibu, ja'a tu fi'il madhi. Al-mursalun sebagai fa'il. Saya ada terangkan sebelum ni. Fa'il tu baik seorang ke, baik dua orang, baik ramai. Kalau ayat dimulakan dengan fi'il, maka fi'il tetap mufrad. Nampak? Yang datang tu al-mursalun. Ini seronok sikit ni. Pasal apa? Benda kita jumpa, kita yang dah belajar kan. Al-mursalun jamak muzakkar salim. Al-mursalun, para rasul. Tapi ayat dimulakan dengan ja'a. Sepatutnya ja'u lah. Ja'u kan. Tapi kenapa ja'a? Kerana fi'il duduk depan. Fa'ilnya duduk belakang.
Bila fa'alnya duduk belakang, fa'alnya seorang ke, dua orang ke, ramai, fi'al tetap mufrad. Maka izja'a ha al-mursalun, telah datang kepada mereka, kepadanya kampung tadi al-mursalun, para rasul. Setakat itu saja Ibu ya, insya-Allah. Al-mursalun kita dah bincang dah dalam pengajian perbahasan ilmu sorof kalimah surah Yasin kan, al-mursalun. Tak apa, rezeki kita bincang lagi. Kita akan jumpa banyak kali dalam surah Yasin al-mursalun ni, insya-Allah. Boleh Ibu ya, setakat ini saja. Malang Kerang, pengajian private saya akan berikan dalam grup private saja, dia punya link, insya-Allah ya. Saya terpaksa buat macam tu Ibu. Terpaksa buat macam tu, ikhtiar rezeki saya lah, insya-Allah. Saya bukan apa, saya tak bolehlah kita nak berharap pada kelas-kelas yang kita cari tajaan saja. Pasal cari tajaan pun bukan yang semua kelas tu telah pun ditaja. Okay, kita ikhtiar sama-sama, win-win situation, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu, sama-sama, wa iyyak, dan juga afwan. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.